Alright, Assalamualaikum semua. Apa khabar? So, sesiapa yang ada di dalam kelas kita hari ini, boleh tekan satu tak? Saya nak tahu ada respon tak? Ada respon daripada kita punya penonton tak? Kita punya kelas ni supaya ada interaksi antara saya dan yang ada di dalam Zoom kelas kali ini. Okay, so ramai yang ada live di Zoom kita kali ini. Apa khabar semua? Semoga semua selamat merentas negeri. Masalah air semua dah settle ya. Okay, jadi malam ni kita akan mendalami Tong Wow, iaitu sesi yang julung-julung kali diadakan oleh pihak HQ, iaitu menyentuh topik pendaftaran. Iaitu memang asas dan teras kejayaan bisnes Tong Wow ni adalah pendaftaran. Kalau anda faham maksud saya, anda pasti tahu bahawa tanpa pendaftaran tiada itu adalah anda tak tera marketing tak apa, anda tak tera iklan tak apa, anda tak tera untuk buat team, nak lead the team pun tak apa. Tapi kalau anda tak pandai ataupun tak faham sepenuhnya pendaftaran, bisnes Towa ni insyaAllah tak akan menjadi. Jadi hari ini dalam masa 1 jam 15 minit, InsyaAllah 1 jam 15 minit kita hanya akan menyentuh tentang pendaftaran. Okey. Sebagai intro itu saya lah. Setelah memang lainlah daripada yang live dengan yang gambar ni, sebab yang tu syuting kat studio, yang ni syuting di rumah. Okey. Okey, semua dah sedia? Kalau dah sedia boleh tekan nombor 2 tak? Okey, saya nak tengok kalau ada kat chat tu ramai yang aktif baru kita boleh mula. Kalau ramai yang macam masuk lepas tu dia hilang entah ke mana, so kita tunggu dulu, okey? So ramai yang respon nombor 2. Okey, hari ini visi sesi kita untuk 1 jam adalah di penghujung kelas ini ataupun sesi kita kali ini, sesi Zoom kita kali ini, semua orang akan tahu, boleh dan faham dan boleh mengajar downline mereka bagaimana untuk mendaftar SIM card Tong Wow. Okay, semua ahli Tong Wow boleh mendaftar ahli baru dengan lebih lancar. Tak ada lagi masalah image not valid, serial SIM card not found. Biasa benda-benda tu kita akan alami kan. Kalau siapa yang biasa mendaftar ataupun selalu mengalami masalah ini, selalu mendapat soalan ini daripada downline, anda telah berada di Zoom kelas yang betul. Okay. Hari ini kita akan selesaikan semua masalah anda. Sebab itu saya sarankan boleh lagi share link Zoom kelas hari ini kepada semua downline anda, semua network anda supaya bisnes kita akan lebih lancar. Sebab saya tekankan sekali lagi, iaitu bisnes Tong Wow adalah bergantung kepada 2, iaitu pengedaran SIM card dan pendaftaran. Tanpa pendaftaran, tanpa pengedaran SIM card, bisnes kita susah, lambat nak menjadi. Kita komisioner lambat nak kaya lah. Lambat nak banyak lah. Macam tu je. 2 angka je, 3 angka je. Tetapi orang lain sudah mencecah 4 hingga 5 angka. Okay, hari ini kita akan kenali SIM Tong Wow. Saya akan bermula daripada A, seringkas-ringkas macam mana nak kenal SIM card Tong Wow, sehingga topik yang paling sangat-sangat orang macam confused, iaitu special MNP. Okay, hari ini kita akan mengenali SIM card Tong Wow. And then kita akan sentuh bahagian syarat kelayakan untuk daftar. Saya percaya anda tahu apakah syarat untuk mendaftar SIM card Tong Wow. Untuk orang baru mendaftar SIM card Tong Wow. Tapi tahukah anda siapakah yang boleh menaja ahli baru Tong Wow? 2 benda yang berbeza. Hari ini saya akan terangkan. Okay, nombor 3 adalah dokumen untuk pendaftaran. Ramai yang tak tahu, dan tahukah anda boleh didenda sehingga RM100,000 jika anda menggunakan dokumen yang salah.
semua, jangan risau. Lepas ni kita tak akan ada kerisauan lagi, apa gangguan hari-hari, rasa tak sedap hati, tak ada. Hari ini kita akan selesaikan semua masalah anda. Okey, nombor 4 adalah cara pendaftaran dan tips. Di sini kita akan tunjukkan tips and tricks yang mana untuk kita lebih tahu, lebih lancar. Contoh untuk pendaftaran yang tidak lancar. Kita bertemu dengan prospek kita. Okey, prospek kita dah bagi IC. Sekali tengok tak boleh nak daftar. Itu adalah contoh satu pendaftaran yang tidak lancar. So hari ini kita nak daftar tonwal yang dekat hadapan kita ataupun ahli-ahli kita dengan lebih yakin. Okey, tak ada lagi okey saya tak tahulah masalah ni, saya nak kena tanya upline. Tak ada. Hari ini kita bagi settle semua. Okey. Dan yang kelima adalah isu pendaftaran. Banyak masalah selalu yang saya terima masalah ataupun BP lain ataupun branch lain yang terima masalah. So hari ini kita akan selesaikan isu-isu itu dan yang paling seronoknya, korang mesti seronok kan? Nak dengar saya cakap tak berapa seronok kan? Tapi hari ini special untuk malam ini sahaja kita ada giveaway 5,000 vouchers untuk 5 orang pemenang. Tapi tricks dia kalau soalan satu, okey, soalan pertama tak ada pemenang, maksudnya dia angkat tangan, dia jawab salah, 1,000 tu akan dibawa ke next question. So pemenang untuk soalan kedua akan memenangi 2,000. Okey. Kalau ada pemenang untuk soalan kedua, kita soalan ketiga akan start balik dengan 1,000. Jikalau nombor 1, soalan nombor 1 dan nombor 2 tiada pemenang, soalan ketiga akan pemenang soalan nombor 3,000. Okay, so pastikan anda tahu IDP anda, jawab dengan pantas, raise hand, bukan rasa dekat kamera, okay, tekan raise hand tu ready dan sentiasa aktif di dalam group ni, Zoom class ni. Bila saya cakap tekan nombor 4, semua cepat-cepat tekan nombor 4, alright? Okay, so kita teruskan perkongsian kita hari ini dengan okay, kenallah diri saya dulu. Okay, sebagai speaker HQ, saya Zaidah binti Ahmad Khan, berumur 38 tahun, seorang ibu kepada 3 orang anak lelaki, 10 tahun, 4 tahun dan 5 bulan. Okay, saya seorang usahawan wow. Saya sudah berkecimpung dengan bisnes SIM card ni bersama Tone Group. Membesar anak saya yang nombor yang pertama tu lah, dia membesar dengan Tone. Sekarang dia dah berusia 10 tahun. So dalam 2 tahun lebih tu dia dah ada dia hidup dengan Tone lah. So anak saya nombor 2 dan nombor 3 pun bersama Tone juga. Okay. Okay. Saya sudah menikmati pendaftaran pasif ni sejak 2013. Bila join je memang dah ada pendapatan dengan Tone Group dan sehingga kalau digumpulkan, okay, digumpulkan daripada hari pertama sehinggalah sekarang, saya dah mengumpul lebih daripada 500,000. So benda tu modal saya hanya time tu RM100. Okay, ambil yang bis. Memang RM100 tapi pulangan dia memang orang cakap apa orang cakap tu, Mak Saleh cakap tu, too good to be true. Tapi di Tone yes, di Tone Group semua ni adalah kenyataan. Alright. So anda masih berada bersama saya, sila tekan 3. So saya nak tengok anda dah bersedia ke tak? Okay, untuk mendengar sesi kita pendaftaran ni. Selalu kita daftar 5 minit saja kan? Pendaftaran ni memang banyak isu, memang banyak topik, tapi mungkin kita belum mengalami lagi ataupun kita dah mengalami tapi kita tak tahu macam mana nak solve. Okay, so kita sebenarnya bukan saja pengedar SIM card, kita adalah usahawan telco. Okay, kita edar dan daftar. Itu adalah teras utama bisnes kita.
apa yang akan terjadi? Okey, ini boleh jawab dekat, ini bukan quiz tapi ini soalan santai-santai. Anda boleh jawab di ruang chat. Apa yang terjadi bila kita edar sahaja singkat tanpa pendaftaran? Okey. Ada sesiapa boleh jawab dekat ni? Ini tak ada voucher Ini just soalan santai-santai. Apa yang terjadi jika kita hanya edar tetapi kita tak daftar singkat tu? Apa yang terjadi? Alright, ada seorang saja. Ada lagi tak yang boleh berkongsi ilmu di ruang chat? Apa yang terjadi jika kita hanya edar tanpa daftar? So semua orang dah tahu kan? Semua yang otak-otak pasti tahulah apa yang terjadi bila kita edar tapi kita tak daftar. Apa yang terjadi kepada bisnes kita? Okay, so terima kasih untuk sesiapa, untuk semua yang menjawab di ruang chat. Okay, ini SIM card yang kebabum, yang paling cun, yang paling cantik. Sebab apa? Sebab dia bagi pulangan duit. Bagilah SIM card yang warna-warni ke, color lain, color tu lah, rainbow ke apa ke. Tapi SIM card lain tak sama seperti SIM card Flexi kita ni, SIM card Tongbao, sebab hanya SIM card Tongbao yang bagi kita duit konsisten. Okay, setiap bulan. Walaupun anda, saya dah tahu dah, ada yang bulan ni menaja, bulan depan tak ada. Bulan ni berdaftar, bulan tahun depan pula dia daftar. Tapi pulangan tu still masuk. Okay, siapa yang dah mengalami pasti tahu apa yang saya cakap. Okay. So, okay. Kali ni kita nak kenal SIM card Flexi Tongbao. Okay. Sekarang ni lebih mudah berbanding dengan zaman dulu pula. Terdahulu yang versi sebelum ni. Sebab apa? SIM card Flexi ni, okay, SIM card yang terbaru ni untuk sesiapa yang belum pernah pegang ataupun belum pernah menggunakan SIM card Flexi Tongbao, sekarang pihak HQ telah mengeluarkan hanya satu SIM card, iaitu SIM card Flexi Tongbao yang berfungsi untuk mendaftar nombor baharu atau kekal nombor lama, MNP. So dia tak ada dah, okay, nak pilih nombor semua tak ada. So dia memang ada satu saja seperti yang anda tengok ni, SIM card Flexi ni. Okay, kita kenal dulu ya, sebab sebenarnya ramai yang tak tahu nak baca. Dia ada SIM card tapi dia tak tahu apa benda tu. Okay. SIM card Flexi ni bahagian hadapan anda akan nampak Flexi SIM, prepaid rate base yang semestinya membayar kita bila kita daftar. Okay, ni nama SIM card Tongbao. Okay. SIM card kita ada chip. Okay, ada chip kat tengah ni dan dia datang dengan 3 size preset, iaitu potongan biasa, micro dan nano. So handphone sekarang biasanya akan guna nano. Tapi kalau model tu dia akan guna biasa. Okay, dan kadang-kadang handphone mak ayah kita kan, handphone lama ke ataupun TV10 ke apa ke, semua akan menggunakan yang besar, yang biasa ni. Tapi ada juga SIM card yang menggunakan micro. So anda tak perlu risau. Tak perlu nak cakap kat downline nak kena potong ke kedai telefon, nak potong sendiri ke, tak perlu. Sebab SIM card ni memang dah siap. Anda perlu buka je mengikut saiz yang diperlukan. Okay, itu bahagian hadapan. Ini yang bahagian belakangnya. Pak Cik tu tanya apa nombor banyak-banyak ni nak. Dia dah tak tahu dah apa nak tengok, juling mata dia. Okay, hari ini kita nak ajar satu-satu. Di mana yang perlu kita masukkan, apa yang perlu kita tahu dan apa yang kita kena faham. Okay. So dekat depan ni dia ada prefix number. Okay, prefix number ni ada beberapa pilihan. So dekat tu kita just pilih lah dekat bila kita daftar nanti kita just pilih. So 487619 826 ni adalah prefix. So bila bila orang tu minta prefix SIM card apa? So kita tahu dekat mana prefix. Prefix ni bahagian hadapan. Okay, selain daripada prefix, nombor siri adalah nombor-nombor yang penting untuk pendaftaran, iaitu 11 digit daripada belakang. So anda tahu daripada belakang ni, daripada nombor 5 ni kita kira 57832578324. So yang pakai handphone tu maybe tak nampak, tapi anda boleh dengar 11 digit dari belakang adalah nombor siri SIM card anda. Okay. So selepas prefix kita ada nombor siri. Dan kita ada PUK yang perlu tally. Tally tu maksudnya sepadan. Prefix, nombor siri SIM card dengan nombor PUK
satu SIM card ni perlu sepadan dan perlu tepat setiap nombor setiap kali kita mendaftar. Jika ada satu kesalahan, satu digit kesalahan ketika kita daftar, memang dia tak boleh nak trace. Memang pendaftaran tu tak akan berjaya. So kena faham setiap digit kena tepat dan kita kena letak di tempat yang betul. Okey, SIM card ni dipasarkan oleh Tone Excel dan Tone Plus. Kita ada website kita kat sini www.tonwow.net dan kita ada tulis Care-line, customer service kita semua kita dah letak. So tak ada masalah lagi. Tak tahu dekat mana kita nak call bila ada masalah. Tak tahu kat mana kita nak cari bila kita ada masalah. Kita pergi tengok balik SIM card kita. Dekat situ ada nombor customer service Tone Wow. Okay. So itu sahaja saya rasa untuk permukaan SIM card ni hadapan dan belakang. Alright. Okay. So lepas tu SIM card Flexi ni pula datang dalam pelbagai jenis. Kita ada SIM card yang RM12.50, kita ada yang RM27, kita ada RM100. Okay, so semua ini untuk pendaftaran. So kalau anda boleh tengok, ini semua untuk pendaftaran. Flexi RM12.50. Kelebihan SIM card ni adalah SIM card starter yang paling murah. Okey, tanpa kredit tapi dia yang paling murah dan sesuai untuk pengguna biasa dan mudah didapati. Setiap ejen Tone selalu ni dia akan simpan stok ni. Okey, untuk next SIM card yang pertengahan adalah SIM card push iaitu RM27.50. Kelebihan dia adalah starter pertengahan. Dia tak paling murah, dia bukan yang paling mahal lah. Bukan mahal lah, bukan yang paling tinggi lah harga dia tengah-tengah. So kelebihan SIM card ni adalah dia bagus untuk orang yang hati dia 50-50. Nak jadi pengguna sahaja tu, nak mengedar SIM card. Dia kalau dia macam tu, kita intro dia untuk ambil push. Sebab dia komisen dia di pertengahan. Dia kalau light tu komisen dia paling rendah. Tetapi untuk push, komisen dia paling dekat tengah-tengah dan harga dia kalau nak compare dengan yang dua lagi, yang paling murah dengan yang paling mahal ni, dia adalah bahagian yang lebih murah. Okay, so orang tu kalau setakat beza RM15 untuk orang nak buat bisnes. Kalau dia tak buat bisnes pun, dia guna seperti biasa je, so dia tak ada rasa macam ralat sangat. Okay, so sesuai untuk orang yang half-half lah. Nak buat bisnes ke? Tak nak. Dia dekat tengah-tengah. Dia dekat atas pagar. Okay. SIM card Flexi ni sesuai, Flexi Push ni sesuai untuk diorang. Sesuai untuk golongan ni. Okay. Untuk SIM card Flexi Biz pula. Okay. Untuk SIM card Flexi Biz kita ada RM100.50. Kelebihan dia untuk orang yang business minded. Dia tengok Tone Wow ni boleh buat duit lah. Tone Wow ni boleh buat income lah. Dia nampak. Dia terus nampak benda ni memang boleh buat duit. Dan dia tak teragak-agak untuk keluarkan 100 sebab dia percaya. Kalau dia buat, dia usaha, memang dia boleh buat duit. Okay. So bila dia join dengan starter kit Flexi Biz ni, dia akan terus dapat komisen yang paling tinggi. Walaupun untuk orang yang pertama yang dia daftar. Okay. Mungkin lepas tu kalau rasa je macam before ni dia flex ke Biz, kita boleh upgrade jugalah ke account Biz, tetapi kita boleh upgrade menggunakan wallet kita di My Wow Apps. Okay. So ini untuk pendaftaran. Faham So kalau faham bahagian pendaftaran ni boleh tekan 3 tak? Alright. Okay. So SIM card yang okay. Lepas tu kita selain daripada pendaftaran ni, kita ada SIM card replacement dan MNP special. Okay. Dia adalah SIM card yang kita kalau kita cakap SIM card replacement ni boleh juga digunakan untuk MNP special. Dia adalah jenis SIM card yang sama. So SIM card Flexi Lite tidak boleh digunakan untuk replacement. SIM card Flexi okay. Lepas tu SIM card ganti ni pula adalah RM10 sahaja. SIM card untuk Tone Wow, SIM card MNP special ni, SIM card untuk ahli Tone Wow Excel dan plus MNP ke Tone Wow adalah RM10 juga.
Okay, faham ya? Bahagian tu kalau tak faham nanti di hujung sesi boleh tanya ya. Alright. Okay, kita bermula dengan quiz kita yang pertama. Okay, Tika dah ready ya? Okay. Soalan saya yang Tika ready ya? So, sesiapa yang raise hand, siapa yang paling cepat, kita akan unmute. Boleh bagi tahu nama dan ID. Kita nak bagi voucher, kita perlukan ID yang sah lah. Okay? So, soalan dia, semua dah ready ke? Okay, semua dah ready. Alright. Okay, semua dah ready ya. Soalan yang pertama, berapakah harga rasmi sekeping SIM card Flexi Push? Okay, saya ulang. Okay, Atika dia akan unmute seorang. Okay, so dekat sini orang pertama yang raise hand adalah Terry. So Terry boleh unmute-kan anda punya mikrofon tu untuk jawab soalan Kak Zaidah. Kenalkan Hello. diri, nama dan ID ya Terry. Ya. Jawapan dulu Jawapan dulu ya. Nama, okey, baiklah jawapan dulu. RM27.5. RM27.50. Betul Terry, tahniah. Yang lain tepuk tangan. Alright, TWP TWP. Okay. Atika, you will take note eh. Ya, okay. TWP 640629. Alright, tahniah Terry. Anda telah Thank you memenangi very 1000 voucher daripada HQ. Thank you. Tahniah. Thank you. Alright, kita go next. Okay. So, yang lain prepare betul-betul Saya cepat-cepat sebab selepas ini sebentar lagi kita ada soalan yang kedua. So, dua cara untuk daftar Tuan Wow iaitu melalui aplikasi MyWow. Kita ada dua cara iaitu melalui aplikasi MyWow, iaitu aplikasi by MyWow by Tuan Wow. Selain daripada daftar, aplikasi ni kita juga boleh gunakan untuk redeem voucher. Yang menang tadi 1000 tadi kita boleh redeem voucher kita dan monitor akaun kita. Okey, setiap pendaftaran menggunakan yang ni Pak Duit ni saya suka nak cerita. So, cerita lama sikit dapat duit. Setiap kali kita mendaftar, sesiapa sahaja menggunakan MyWow apps, kita akan dapat RM1. Kita kumpulan RM1 ni digumpul, dia akan masuk sebulan sekali ke wallet kita. Okey, faham? Faham ya? Kalau faham boleh tekan 1 tak? Kalau tak faham saya repeat balik. Alright, ramai yang faham. Okey, ramai yang faham. Okey, kita go next. Yang cara kedua adalah MyWow Web Portal. So mungkin ramai yang tak tahu apa MyWow Web Portal ni. Sebenarnya kita ada portal untuk member management system. Okay. Dekat sini saya ada letak link dia. Okay. www.tonwow.net/twmain. Selain daftar, portal ini digunakan untuk monitor perkembangan grup dan maklumat lain lebih terperinci. Contohnya, file profile kita lebih terperinci di portal ni. Kita boleh nampak genealogi kita. Okay, kita boleh nampak insentif kita lebih terperinci dan banyak lagi replacement semua kita boleh tengok di portal kita. Jadi dia lebih detail lah berbanding dengan MyWow apps. Tetapi jika kita menggunakan website portal ini untuk mendaftar, kita akan dapat 50 sen. 50 sen ni. Tadi kita dapat RM1. Jadi sekarang dekat portal ni dapat juga duit tapi 50 sen. So rasa-rasanya, okay, jawab di chat rasa-rasanya anda nak daftar guna MyWow app ataupun portal? Kata Aida, yang ni soalan ni untuk soalan ni untuk soalan santai-santai. Kalau next question nanti kita akan ada screen ya. So jawab dekat tu. So pastinya kita akan pilih MyWow apps, betul? Untuk daftar sebab RM1.
Dan anda boleh daftar sesiapa saja. Kalau bukan, okey. Siapa yang hadir kelas hari ini, pandai daftar, dia boleh buat duit ekstra. Walaupun anda daftar yang bukan network anda, bukan downline anda, tapi anda tolong daftar ataupun anda buka, tolong daftar lah. Kalau ni, Pak Ali ni, dia daftar, Terrell daftar Tonwau. So, semua orang hantar registration kat dia. So, dia boleh buat duit. Setiap satu pendaftaran RM1. Kalau 1 bulan, dia boleh daftar 30 orang, dah settle dah dia punya top up. Alright, so lepas ni semua boleh buat duit So logon ID, user ID dan password untuk MyWow Apps adalah sama seperti portal TW main tadi. So jika anda terlupa password, anda boleh forgot password. Klik kat situ, ikut instruction dia. Alright. So next, so mari kita install MyWow by Tonwau. Siapa yang belum install apps kita, MyWow by Tonwau ni, boleh install sekarang ataupun install dekat handphone orang lain. Sebab kita ada aktiviti lain selepas ni, okay? So pergilah ambil handphone anak ke, handphone isteri ke, handphone suami ke, siapa-siapalah. Jangan guna handphone ni sebab kita tengah kelas ni. Kalau kita guna handphone ni, nanti tersangkut pula kita punya kelas kan. So ada siapa-siapa handphone dekat tepi tu, grab lah telefon dia orang. Kita install MyWow by Tonwau. Android kita tulis je MyWow by Tonwau, dan kalau Apple dekat Apple Store ni kita boleh MyWow by Tonwau juga. Okay, dua-dua dah boleh sekarang. Okay. Semua dah install ya. Saya assume, saya beranggapan semua dah ada Tonwau apps ya. Right. Next, so fungsi di dalam MyWow Apps, kita ada banyak fungsi daripada member, usage, okay, untuk monitor kita punya data plan. Daripada member tu kita boleh check downline kita boleh check duit kita, commission kita boleh tengok profile details kita, dan selepas itu kita boleh tengok nombor 2, kita boleh tengok usage. Okay, bila kita subscribe, ini kita pakai, kita nak tengok data plan kita berapa tinggal, berapa gig tinggal, apa yang kita nak tengok, setia GB kita tinggal berapa, semua dekat apps. Yeah. So nombor 4 adalah wallet. Wallet ni duit wallet lah. Saya tak jelaskan hari ni sebab benda ni akan diterangkan oleh speaker-speaker lain. Dan nombor 5 adalah voucher. So menang voucher 1000 malam ni, boleh redeem di voucher dekat voucher bahagian app, dekat apps kita, dekat MyWow Apps. Okay. So hari ini 1 jam kita akan bercerita feature, ciri-ciri dan nombor 3 sahaja, iaitu registration. Kita ada register, kita ada HiWow, kita ada membership upgrade, kita ada Tonwau MNP submission dan check MNP status. Alright. Okay. Syarat kelayakan untuk daftar ahli Tonwau. Okay. Siapa tahu boleh type dekat chat syarat kelayakan untuk daftar ahli Tonwau. So syarat dia adalah berumur 12 tahun ke atas, okay, dan mempunyai ID yang sah, iaitu IC ataupun pasport ataupun polis ID ataupun army ID. So sesiapa yang berumur 12 tahun ke atas dan mempunyai ID yang sah dah boleh daftar. So sebenarnya semua yang ada dekat Malaysia ni, kecuali yang tak ada pasport lah, semua ada IC. 12 tahun je kita boleh daftar, 12 tahun je boleh kita daftar. Tetapi anda kena tahu. So jangan nanti kena marah adik yang tingkatan 1 ni, saya dah daftar ni, saya nak buat duit ni. Kenapa tak boleh cik? Kenapa tak boleh cik? Cik tipu saya ya. Kan dia kena cop penipu oleh budak kan. So yang boleh mendaftar dan menjadi pengguna start daripada 12 tahun. Tetapi yang boleh menaja, akaun dia digunakan untuk menaja ahli baru dan mendapat komisen hanya berumur 18 tahun ke atas. Okey, baru boleh taja orang bawah rangkaian dia. Kalau dia baru berumur 13 tahun, 14 tahun, dia hanya boleh menggunakan singkat Tonwau saja. Dia tak boleh menaja. Bila dia berumur 18 tahun, baru boleh menaja
ahli baru tahun wow. Okay. Benda ni adalah regulasi daripada SKMM. So sama seperti kalau nak buka SSM ke apa ke, nak berniaga ke, hanya orang 18 tahun ke atas saja. Alright. Next. So dokumen sah. Okay, kita dah start yang part yang paling penting yang boleh membahayakan kesihatan kita, iaitu boleh didenda RM100,000. Okay, dokumen sah untuk pendaftaran untuk warga negara Malaysia, kita perlukan kad pengenalan, Army ID ataupun Polis ID. So boleh pilih antara satu ni lah, antara tiga ni kita boleh pilih satu lah. And then atau kalau bukan warga negara Malaysia, kita boleh gunakan kad pengenalan merah, MyPR, kad pengenalan hijau, MyCas dan pasport. So kalau anda tak pernah tengok ni, tak apa. Saya akan tunjukkan contoh. Ni siapa yang tak pernah tengok yang PR warna merah, warna hijau ni boleh tengok dekat skrin sekarang. Okay, so MyCard ni selalu kita tengok kan. Dan pasport semua negara boleh. Okay, so kalau ada masalah, mesti ada masalah, kita akan cerita kemudian. Alright, so selepas tu next adalah yang ni kalau kita, sebab peluang bisnes kita ni bukan tak terhad kepada warga negara Malaysia sahaja. Bukan warga negara pun ada. Boleh. Kita boleh taja mereka. Diorang ni, kalau anda dapat diorang ni memang syok. Sebab apa? Diorang ada community dia. Dia ada geng-geng dia. Kalau anda boleh boleh taja diorang ni memang bagus. Okay, so contoh pengambilan gambar pasport. Okay, muka surat penuh. Ini contoh yang paling senang anda nak tengok. Contoh muka surat penuh daripada sisi 4 sisi tu perlu lengkap. Okay, so tiada bayang-bayang dan tiada silau. Dia perlu jelas. Boleh nampak segala tulisan yang ada dekat pasport tu. Okay, so tarikh luput dia mesti masih sah. Okay. Dan barcode dekat bawah tu adalah perlu jelas dan penuh. Kalau anak panah tu semua kena. Sebab apa? Kita akan scan OCR. Okay, scan OCR tu maksudnya kita akan scan ID ni. Pasport ataupun ID tadi. Okay, semua ni perlu jelas dan ada bahagian-bahagian yang perlu tepat setiap nama dia, setiap huruf, setiap digit. Kalau tak, dia akan membawa masalah di kemudian hari. Terutama jika kita nak kekal nombor lama. Okay, next. Contoh pengambilan pasport. Kalau tak ada pasport ini, pasport saya sendirilah. Okay, gambar jelas, penuh ya, sisi ke sisi. Tak ada sekerat-sekerat setengah ke, tak nak tunjuk muka ke, tak ada. Kita nak penuh daripada bendera Malaysia tu sampai ke bawah, bahagian jantina, alamat daripada kad pengenalan atas tu sehinggalah ke alamat ke bawah. Kita nak jelas penuh. So tak ada lagi masalah. Bahagian nombor saja ke, bahagian alamat saja ke. So kita tak nak masalah tu. Alright. So anda boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau boleh tekan 2 please. So saya tahu saya masih online. Line saya masih okey. Please tekan 2 dengan cepat sebab kita banyak lagi ni. Alright. Semua okey? Okay. Ni contoh pengambilan gambar kad pengenalan. Okey. Yang ni semua dah terror Tak ada bayang-bayang, tak ada shadow. Kita semua yang tu kita tak nak Kita nak jelas. Kita boleh baca setiap nama, setiap huruf di dalam nama dan setiap digit di dekat IC tu, dekat alamat tu. Kalau jelas, kerja kita mudah. Okay, dokumen tidak sah untuk pendaftaran. Denda maksimal boleh mencecah sehingga RM100,000. Gaji komisen pun 4 angka. Yang ni berapa angka? 6 angka. Satu pendaftaran yang tidak sah, anda boleh didenda sehingga RM100,000. Kalau anda selalu buat kerja ni, 2-3 orang, 5 orang, 10 orang, daratlah RM100,000. Right. Jika didapati melanggar peraturan ni lah. Okay, warga negara Malaysia. Bukan sahaja warga negara Malaysia. Kalau kad pengenalan tu rosak,
Rosak tu macam mana? Plastik terbuka. Tak boleh. Kad pengenalan tu terpatah. Tepi dia ke, sisi ke, terbelah dua ke, apa semua. Tak boleh daftar. Kalau anda berjaya daftar pun, anda kemungkinan akan diekori. Akan didetect dan bila dah disahkan anda telah melanggar peraturan ni, anda boleh didenda sehingga maksimal 100,000. Bahaya tau. Okay? Sekarang ni memang SKM check. Kalau nasib tak bagus, nasib tak baik, kena Wallahualam apa jadi. Salinan kad pengenalan berwarna ataupun black and white, hitam putih. Dua-dua tak boleh. Okey. Kalau dia bagi anda scan ke apa ke semua tak boleh. Dia kena asal, IC asal. Bukannya photostat ke scan ke tak boleh. Kita nak yang IC asal. Okay, my kit warna pink tak boleh. Kad OKU pun tak boleh. Lesen memandu pun tak boleh digunakan untuk pendaftaran. Okey, jika dia bukan warga negara Malaysia, pasport luput tarikh. Kalau anda berjaya tapi pasport dia dah expired, okey. Anda tergolong daripada golongan-golongan yang boleh didenda 100,000. Okey, salinan pasport pun tak boleh. Kalaulah dia nak daftar sangat tapi dia tak ada pasport, tak payahlah. Jangan cari masalah. Walaupun dia ada photostat, jangan cari masalah. Cakap kat dia, cik, photostat tak boleh. Kalau kamu mau register, pergi minta pasport daripada majikan. Suruh majikan ambil gambar ke apa ke. Tapi photostat memang tak boleh. Memang dia akan simpan photostat tu tapi kita tak terima untuk pendaftaran. USCHR juga sekarang tak boleh. Permit kerja tak boleh. Visa pun tak boleh. Alright. Dan seterusnya. Okey, amaran pendaftaran syarikat. Ini contoh-contoh photostat berwarna. IC photostat. IC cacat ataupun kotor. So ini contoh ya. Kalau tak tahu macam mana cacat kotor kan. Inilah contoh je. Selotip sana. Plastik sini, poyak apa semua, memang tak boleh. So diharapkan dan salah di sisi undang-undang SKMM. Saya cakap pasal duit je 100,000 tapi sebenarnya boleh dipenjara 2 tahun. Jangan buat macam-macam ya. Sebab tu untungnya anda yang hadir kelas malam ni. Sebab anda dah tahu peraturan-peraturan untuk pendaftaran. Banyak orang tak tahu, dia tahu daftar je. Daftar je, apply kelak aja 1 minit, 2 minit, settle. Lepas tu dia daftar je, dia tak kisah pun. Sah ke, tak sah ke, janji boleh baca scan OCR. So, lepas ni kita tak nak semua buat pendaftaran dengan dokumen yang tidak sah. Right, ni not accepted document. Ni tak diterima. Yang photostat, visa, ini kad OKU, my kit. Yang ni permit iCard, UNHCR dan visa ni tak boleh ya. Alright, next. Okay, document. Okay, next question. Are you ready? Kalau dah ready, tolonglah tekan nombor 1. So, saya dah tahu semua dah siap sedia. Alright. Oh, Cik Ara dah ready. Khairul dah ready. Aira. Okay, siapa lagi? Dia orang cerita dah ready. Mika. Madam Un dah ready. Siapa lagi dah ready? Janganlah angkat Azizul Alid. Okay. Azizul Alid dia dah angkat tangan dah. Janganlah angkat tangan dulu. Kita tak bagi soalan lagi. Tekan 1 dulu. Okay, Lester, Bakri. Semua dah ready ya, Syaz. Okay, relax. Jangan angkat tangan dulu. Letak dulu. Tekan 1 je. Nombor 1 je ya. Ready. Aida ready. Jessie Nur Syahidah ready. Nizam ready. Alright. Semua dah ready. 1,000 voucher untuk anda. Okay, next question. Dengar betul-betul. Saya baca satu-satu ya. Apakah dokumen yang digunakan untuk mendaftar warga asing berasal dari India?
Okay, Atika, you carilah siapa yang Jap. angkat tangan dulu. Okay. Saya tengok yang angkat tangan selepas Kak Zaidah baca soalan lah, okay? Sebut India. Ya betul. Okay. Encik Kucululu ataupun Khairul, sila unmute. Anda boleh unmute. Okay. Nak saya ulang soalan ke? Tak kan? Okay, Kuculu. Kuculu ataupun Khairul. Ada tak? Dia angkat tangan seperti unmute please, Okay. unmute. Unmute. Dia ada buka dia punya video tadi. Ada tak? Kuculu. Ayo. Ni kita nak bawa duit Dia baru connect. 1,000 tax. Okay, sila unmute kan Putus. anda punya. Tak, dia punya dia baru connect dia punya speaker sound untuk cakap. Kuculu ataupun Khairul, boleh unmute? Boleh tak? Tak ada. Tak ada. Betul ke ni? Satu, Okey. Kita dua. kira 1, 2, 3. Okay. Dengar tak? Ada. Dengar. Okey. Cuba jawab soalan. Jawapan pasport. Ya, betul. Tahniah Kuculu. Memenangi 1,000 voucher. Alright. Okey. Sebelum Sila. tu kita nak dengar dulu nama penuh dan ID. ID. Nama penuh Khairul Azlan Ishak, ID 138097. 138097. Betul. Okay. TW. TWU. TWE. Okay. Okay. Alright. Tanya. Tahniah Kuculu. Terima kasih. Alright. So yang lain. Thank you Atika. So next. So kita ada 3,000 lagi. Angkat tangan bila saya habis baca soalan ya. Jangan sebab Atika akan pilih yang angkat tangan bila saya dah habis baca soalan. Alright. So next, kita dah kesuntukan masa, kita nak laju sikit. Okay, aktiviti 3 minit. Sebelum aktiviti 3 minit kita, okay, kita nak minta tolong Nas, Freddy. Semua orang buka kamera masing-masing. Okay. Semua orang buka kamera masing-masing. Alright. So dah buka kamera ke? Dah buka kamera ke? So yang dah buka kamera semua? Okay. Sekejap. Okay. Nas boleh ambil gambar tak? Okey. Alright. Thank you Nas. Okay. Okay. So Nas, bila you dah ambil gambar tu, bagilah 1, 2, 3. Kan ada korek hidung lah. Okay, so semua jangan korek hidung, jangan korek telinga. Tepis. 2, 3. Satu lagi? Terima kasih. Satu lagi, Nas. Okay. Thank you. Thank you, Nas. Okay. Alright, so aktiviti kita hari ini adalah 3 minit. Kita less dari 3 minit lah sebab kita dah tunggu juga masa. Anda ada My Wow Apps. Okay, kita scan. Cara scan dokumen, scan OCR dokumen dengan betul untuk pendaftaran. Kamera kedudukan kamera kena tegak 90 darjah. So dekat sini ni kamera kan? Alamak. Okey, ni kamera kan? Nampak tak kamera ni? Nampaklah kamera dekat belakang ah. Ni handphone. Okey. So bila kita nak scan, alright, kita nak scan IC kita. Oh. So dia kena tegak macam ni. Aduh. Okey, tegak macam ni. Bukannya kita ambil angle daripada tepi ke apa ke. Tak, kita kena tegak. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. So kita tegak dekat sini IC kita. Contoh sini IC.
So kamera kita kena berdepan dengan dia macam ni. Bukannya kita ambil angle daripada angle atas ke tepi ke, tak. Alright, so kamera tegak 90 darjah dan pencahayaan. Tak ada flash, tak ada bayang-bayang, tiada silau. Paling bagus natural lighting. Kalau anda kat luar siang tu, lagi bagus cahaya matahari terang. Okay, kalau dalam rumah ke, tempat gelap ke, kalau ada lampu, jangan membelakangi lampu. Letak dokumen kat depan, kamera kat depan. Lampu kat depan kita, bukan dekat belakang, dan tiada bayang-bayang. Bayang-bayang kamera ke, bayang-bayang kepala ke, tak ada. Tak ada masalah kalau kita letak lampu tu bahagian hadapan. Dan tiada silau, jangan buka flash. Walaupun tak gelap. Kalau gelap, jangan buka flash. Cari tempat yang terang. Okay, kamera tak hebat, tak apa. Tapi kalau, insyaAllah, kalau lighting okey, kamera okey, tangan tak ketak. Okay, tangan tak bergegar macam-ni nak ambil kamera tu, insyaAllah gambar tak blur. Okay, paling bagus, natural lighting. Faham ni? Okay, nanti anda boleh praktis sendirilah. Benda tu akan kurang daripada 3 minit. Okay, next. Cara yang tepat. Ni saya nak tunjuk tadi dah bayang-bayang kan, tak boleh ada screen ni hilang-hilang kan. So, kamera dia tegak, selari. Kalau nak letak kat lantai tu memang selari lah dengan ni. Selari dengan dokumen kita. Kalau kita berdiri, kita letak kamera macam ni, anggap kita pegang handphone lah. Smartphone dia tegak. Lampu dekat bahagian hadapan dan tiada flashlight. Flash. Jangan buka flash. Kalau gelap, cari tempat yang terang. Bukannya buka flash. Alright. So kedudukan ni dengar betul-betul saya dah bagi hint ni. Tak lama lagi saya akan tanya soalan. Alright. So boleh dengar dengan jelas ya. Kalau boleh dengar dengan jelas, tekan nombor 8. Saya tak bergerak. Kalau orang tak faham, saya stop dulu. Kita tunggu orang tekan nombor 8 baru kita gerak. Alright. So semua dah faham? Kedudukan kamera dia tegak dengan atas dokumen. Pastikan tiada filter. Yang ni. Kita tahu IC tu mungkin comot sikit muka dia. Tak perlu letak filter. Okay? Tak perlu letak filter cun-cun nak bagi flawless ke. Macam saya sekarang saya pakai filter. Sebab tu flawless. Tapi kalau tengok real, dia lain. Kena pakai gambar real. Tak original, tak ada filter. Dan pencahayaan yang betul. Jangan guna flash, tiada bayang-bayang. Kalau kita letak lampu kita dekat bahagian hadapan, dia memang tak ada bayang-bayang. Okay, jangan membelakangi lampu. Alright. Okay, next question. Are you ready? Semua dah siap belum? Ke ada yang masih tengah pergi toilet ke apa ke, semua dah ready belum? So kita ada 1,000 lagi voucher untuk dimenangi. Alright. So semua dah ready? Tekan nombor 3. Okay, kita tengok. Kalau chat saya tengok nombor je. Kalau chat dia naik nombor dia, saya teruskan dengan soalan. Kalau tak, kita skip je soalan ni. Alright. So semua dah tekan nombor 3. So jangan angkat tangan dulu. Tunggu saya habis baca soalan. Baru angkat tangan. Okay? Okay tak? Okay, soalan ketiga. Soalan ni panjang sikit, relax. Soalan ketiga. Apakah kena cakap dua-dua dengan tepat. Apakah 2 poin utama untuk mengambil gambar yang terang untuk scan OCR? Okay, angkat tangan sekarang. Okay. Alright. So kita pilih peserta yang Okay, paling first pantas. yang paling pantas adalah Ellie. L ke Ellie? Okay, sila unmute. L. Hello. Okay. Hello, Assalamualaikum El. Khabar? So Ya, baik. El, dah bersedia untuk jawab soalan. Kita nak 2 jawapan yang tepat. Alright, dah bersedia. Alright, okay. Soalan jawapan pertama? Kedudukan kamera. Betul. Yang kedua, Lagi? pencahayaan yang betul. Wow, hebatnya.
Pencahayaan betul. So semua dah faham. Harap semua dah faham macam L faham. So tahniah L, anda telah berjaya memenangi 1000 voucher. Sebelum tu. Yay, thank you. Lupa. Okay, sebelum tu bagi Bagi ID. Nombor ID. ID. TWE Okay. 1672 Mhm. 905. Okay, terima kasih. Tanya. Okay, Okay, nanti Nama kita penuh tak perlu. tak apa nanti. Okay. Nama perlu? Nama penuh? Eliana. Okay. Okay. Janji je jangan key in ID nanti Atika keluar nama Syukri. Okay. Alright, thank you El, Tania. So, tak apa. Kita baru ada 3 soalan ya. Kita ada 2,000 lagi untuk dimenangi. So get ready ya. Soalan dia makin susah. Okay, so jom daftar. Oops, peringatan. Okay, so untuk warga negara kad pengenalan, kita kena ada nombor kad pengenalan, nama, alamat dan email. Kita ingat ada dokumen je, ada ni je boleh daftar. Tak. Kalau kita nak daftar orang baru tu, dia kena ada email. Alright, so setiap kali pendaftaran, kita minta apa? Gambar IC ataupun gambar IC, nama, alamat, email. Itu yang penting. Okay, kalau kita tak ada tu, kita kena minta gambar IC dan email. Okay, faham ni? Faham nanti kan tanya kan tak? Salah jawab. So, kalau guna pasport, guna pasport ni special sikit. Kita ada nombor pasport, kita boleh scan OCR. Nama dia pun kita scan OCR. Alamat tak ada dalam pasport. Perasan ke tak perasan? Jadi alamat ni kita kena get ready. Kita kena minta. Abang Manis, alamat duduk mana? Tanya dia. Jangan buat letak alamat kita pula. Bukannya dia duduk dengan kita. So kena ada alamat dan email. Sekarang ni kalau dia cakap email tak ada, Facebook ada. Facebook dia ada tapi email tak ada. Tu pelik sikit. So sekarang ni semua ada email. Semua orang ada email, ada alamat. Okay, so kena pastikan kita ada semua details ni baru kita mulakan pendaftaran. Alright, so kita dah makin laju ni. Apa yang perlu kita tahu sebelum pendaftaran? Seperti saya cakap tadi, kita kena ada IC dan nama, email. Dan kita kena ada ID penaja. So kita nak daftar di bawah siapa? Benda ni kita kena simpan ya. Dan bila kita scan OCR, kenapa gambar tu perlu jelas, perlu terang, perlu scan OCR tu dibaca tepat setiap huruf dan setiap digit. Sebab nama dan IC tak boleh diedit. Kalau kita nak laju kan, tiba-tiba nama dia Maikat. Lepas tu IC dia nombor merepek-repek. Kita proceed juga. Tak apa, kita proceed juga. Tapi setiap kali kita nak edit nama ataupun nombor IC dia, kita akan didenda RM30. Betul admin? Okay. So alamat jika bukan warga negara, nombor pasport dan nama, email dan ID penaja. ID penaja ni sama penting seperti nombor IC. So nama dan nombor pasport tidak boleh diedit. Sama seperti IC tadi, tak boleh edit. Dan perlu ada alamat sebelum teruskan pendaftaran. Tak ada alamat, pendaftaran tak boleh buat. Right. Sekejap saya minum. Oh, dah ada soalan. Dah ready semua? Okey, bagi saya berehat sebentar. Kalau ada dah ready, tekan nombor 8. Macam tak ada orang tekan nombor 8 je. Ada ke orang tekan nombor 8? Aira, Asri, Tonwa, Iqmal, Ivan, Atika, Khairul, Akin. Okay, tekan nombor 8. Ada 100 orang ni. Okay, please tekan nombor 8 jika anda dah bersedia untuk menjawab soalan. Okay, so maklumat wajib ada ketika pendaftaran. Itu bukan soalan dia. Okay, soalan dia panjang. Please bagi attention sikit. Panjang tapi dia jawapan dia pendek. Selain daripada nama, nombor IC,
alamat dan nombor ID penaja. Jangan angkat tangan dulu, ya Allah Tuhanku. Lek, turun tangan. Selain daripada nama, nombor IC, alamat dan nombor IDP, apakah maklumat penting yang harus ada untuk seorang warga negara Malaysia mendaftar Tonwau? Okey, Atika itu kerja US jadi siapa yang first kali angkat tangan? Saya tak Okay. nampak. Okay, yang first Adam. Okay, Adam sila unmute kan anda punya mic. Dah, okey. Adam, Okay. kalau you tak boleh jawab ni, dengan tepat kita akan bawa 1,000 voucher yang sepatutnya menjadi milik you kepada soalan nombor 5. So, hai Adam. Hai Adam. Adam sila unmute kan anda punya Unmute mic. dulu. Tak dengar ni. Hello, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam Adam. So, apa jawapan dia Adam? Email. Wow, tak ada lah orang nak kena ambil 2,000. Tahniah Adam. Jawapan anda betul. Nampaknya semua faham. Alhamdulillah. Semua faham malam ni. Okay. So Adam, apakah nama sebenar anda dan ID anda? Adam, unmute please. Dia dah unmute tu tapi dia Dia tak ingat nama ID. okay, kalau tak ada ID kita tak boleh nak masukkan hadiah. 1,000. Tak ada. Okay. Adam, ada tak? Kalau tak bagi number ID, kita tak boleh nak bagi, nak rewardskan anda punya voucher nanti. Tak ada kak? Adam cari saya ataupun sesuatu. Alright lah, kita next lagi sebab kita dah kesuntukan masa. Okay. Kalau Adam, anda mendengar ini, tulis nama penuh dan ID dekat ruang chat ataupun terus send message to admin lah dekat ruang chat. Alright. So next, proses pendaftaran. Okay, proses pendaftaran ni ada 3, iaitu untuk ahli baru. Ahli baru ni pula nak dapat nombor baru ataupun kekal nombor lama. Lepas tu pendaftaran kedua, ni high wow untuk ahli lama Tone Excel atau Tone Plus yang dahulu, yang sebelum Tone Wow tu dia nak daftar Tone Wow. Okay, dia boleh dapatkan nombor baru dan kekal nombor lama juga. Dan replacement SIM card. Nombor 3 adalah replacement SIM card yang hanya boleh dilakukan oleh center. Right, so hari ni kita cerita pasal high wow dan pendaftaran nombor baru saja. Jom daftar guna My Wow Apps. Sebab apa? My Wow Apps dapat RM1. Setiap kali kita daftar, kita dapat duit. Memang orang Tone Wow ni gila duit. Semua bahagian dapat duit. Sebab tu lah dia. So ini My Wow Apps kita. Ini siapa-siapa yang tak pernah tengok ni, inilah rupa My Wow Apps kita. Okay. So bila ada kotak putih tu, kita kena letak IC. So bila lepas kita letak IC, kita tekan next. Kita akan tengok button kuning. Okay, button kuning Tone Wow Excel dan Tone Wow Plus jika anda buat dua-dua. Jika anda buat Tone Wow Excel saja, ada muncul, dia akan minta password teruslah. Kalau anda buat Tone Wow Plus saja, dia akan minta terus password. Tapi kalau anda ada 2 account, iaitu Tone Wow Excel dan Tone Wow Plus, anda boleh klik yang mana, account mana nak pilih. Alright. So next adalah letak password dan login now. Kalau lupa password tu, forget password. Okay, anda akan di-charge 50%. Temporary password akan dihantar ke nombor yang aktif sahaja. Okay, ini adalah home screen dia. Dekat home screen ni seperti saya terangkan, member, usage, registration, wallet or voucher. Kita akan pilih registration. Alright, jap. Sebelum tu, okay. Siapa yang tak tahu IDP tadi ni, dekat TWE 137458. Ini adalah ID saya. Kalau ID anda berada di dalam My Wow Apps anda, alright? So dekat situ, okay. Untuk orang yang tak pernah daftar, dia perlu klik dekat bahagian video kat atas ni. Dia kena
view sampai habis. Dia tak boleh forward, tak boleh nak ni, dia kena view sampai habis, baru features dekat bawah ni boleh diguna pakai. Okay, so kita tengok sampai habis, lepas tu kita tekan register. Bila kita tekan register, dia akan keluar screen ni iaitu agree and continue. Faham dekat ni? Kan saya laju sangat. Okay, kalau laju bagi tahu dekat chat So bila kita tekan register kat sini, anda nampak kan saya point kat sini register, dia akan pergi ke next screen terms and condition ni. So kita tekan agree dan continue. Alright, bila kita tekan agree dan continue, next dia akan minta okay, kita nak scan IC ke, pasport ke, army ID ke, police ID. So kira-kira ada dua option, sama ada kita ambil gambar on the spot ataupun gambar tu sudah berada dalam kamera kita. Contoh yang saya ada ni, gambar ni dah ada dalam galeri saya. So nombor IC, so tengok dia 4 sisi jelas. Okay, semua boleh baca, tak ada silau bahagian nombor, bahagian nama tu tak ada. So kita pilih choose. So bila kita tekan choose, okay, so preview dia dekat sini. Okay, lepas tu kita akan send OCR. Bila kita send OCR ni, baru dia akan check nama IC kena tepat. Kalau tak tepat, perlu cancel. Perlu balik. Buat balik sampai nama dan IC dia tepat. Okay, ada masalah orang cakap bila dia nak scan gambar dalam galeri tu besar. Bila dia try nak kecil-kecil kan tak boleh. Bila dia nak squeeze kan dekat screen, dalam ruang screen OCR tu tak boleh. So apa nasihat saya, anda buka galeri tu, anda pergi screenshot dulu gambar tu. Okay, gambar tu screenshot dulu, guna yang screenshot tadi. Okay, bukan yang original yang dihantar. So bila kita guna yang screenshot tadi, dia akan lebih kecil lah. Okay, so bila detail semua ada, nama, nombor IC, birthday dia, email. Yang ni kita kena isi, Malay female. So document address, dia akan baca daripada IC. Kita tekan next. Okay, lepas tu kita akan dapat step 2. Dekat step 2 ni tadi, ingat tak saya sebut tentang prefix, serial number, PUK dekat singkat tadi. Inilah 3 benda penting yang perlu sepadan, yang perlu tepat setiap digit. Kalau satu digit salah, tak boleh daftar, tak boleh teruskan pendaftaran. Alright? So next. Okay, saya letakkan contoh error. Serial not found. Okay, sama ada salah letak nombor. Okay, anda cek balik. Kalau setiap nombor itu tepat, mungkin anda salah menggunakan SIM card. Sebab kita ada SIM card Towa XL, kita ada SIM card Towa Plus. Jika anda ada SIM card Towa XL, anda kena login ke apps Towa XL. Tadi kan saya ada cerita ada 2, kalau anda buat dua-dua, anda kena pilih yang betul. SIM card Towa XL hanya untuk SIM card Towa XL dan SIM card Towa Plus hanya untuk SIM card Towa Plus. Faham tak? Apps tu kena sama dengan SIM card tu. So apa yang terjadi jika anda beli SIM card ataupun anda jual SIM card? Anda kena pastikan, ini etika lah untuk bertanggungjawab. Anda kena pastikan anda menjual SIM card yang betul. Tanya dia Towa XL ataupun Towa Plus. Ataupun anda kena tanya, setiap kali anda beli, ini Towa XL ataupun Towa Plus. So itu adalah tanggungjawab diri sendirilah untuk tahu SIM card mana yang sepatutnya anda beli. Okay, SIM card ini. Okay, ini SIM card yang betul. Bila saya letak prefix yang betul, SIM card serial yang betul, saya tekan verify SIM serial. Dia akan keluar flexi pushback. So, bila keluar flexi pushback, maksudnya SIM card tu adalah SIM card yang betul di apps yang betul. Dan, okay, dan bila kita letak PUK, kita letak PUK ni dengan tepat okay, ini untuk nombor baru tak perlu klik MNP. Ini hanya untuk kekalkan nombor lama. IDP kita perlu letak dekat sini dan kita tekan check. Check nama dia valid Zaidah Ahmad Khan. Saya letak ID saya, keluar nama saya. Kalau saya letak nama, saya ingat letak ID saya, tetapi saya tersalah letak 137558. Saya tekan check, keluar nama Abu. So kalau kita proceed, okay. Kalau kita proceed, apa yang terjadi? Kalau kita dah submit, apa yang terjadi? Downline tu milik Abu. Tak ada cara U-turn ke roundabout ke
jejambat ke crossover semua tak ada untuk betulkan kesilapan ini. Kalau kita terdaftar orang di salah ID, forever and ever dia dekat berada di bawah orang itu. Okay, make sure betul tepat. The next registration. Okay, bank account ni perlu letak komisen juta-juta. Okay, pewaris kita nak letak siapa. Highlight kematian ni boleh semua ni boleh diisi kemudian di web portal tadi. So bila kita nak laju, kita nak cepat, kita tak perlu isi awal ni. Cuma lebih mudah kalau kita letak siap-siap lah. So next. Registration. Okay, untuk nombor baru, kita kena klik 3 di hijau. And then kita register. Bila kita tekan register, kita akan mendapat 30 nombor yang boleh dipilih. So bila kita pilih, contoh saya pilih 011648511508. Bila saya pilih ni, dia akan jadi yellow box dan saya boleh tekan submit. So itulah nombor baru yang kita dapat. So next, untuk MNP. MNP ni kita ada dekat klik dia dekat MNP ni, port in on dia optional. Kita tekan ni, dia akan jadi hijau. Daripada kelabu jadi hijau. And kita tekan nombor yang kita nak kekal nombor lama tadi dengan telefon mana. Yang lain semua sama. Okay, sebab fleksi boleh daftar nombor baru ataupun MNP. So next, cara reply SMS MNP. Okay. Ikut sahaja arahan SMS yang diterima. Contoh, Tune Talk. Please confirm your request with Tune Talk. Reply YON before 10/10/2021. Nah, masa dia dah send it to 2233. Ini jangan pula ada dia tricky sikit. Ada perlu bear in mind, simpan otak, apa-apa yang MNP SMS ni very tricky. So apa yang perlu anda buat adalah anda buka SMS baru, letak huruf Y, send to 2233. Kalau anda reply SMS dia tadi, memang sampai ke sudah tak akan lepas. Alright. So, semak analisis sebelum MNP. So, yang ni saya tak cerita banyak sebab anda akan dapat slide ini di penghujung sesi kita. Kita akan share slide ni. Jangan risau, tak perlu screenshot. Lupa nak bagi tahu. Tak perlu screenshot. Benda ni anda akan dapat sama seperti apa yang saya terangkan. Alright, syarat lulus MNP dengan mudah. Okay, yang ni kena dengar betul. Syarat lulus MNP dengan mudah, bukan nombor digit. Kalau nak nombor digit juga, ada trik sikit. Tapi saya takkan cerita kat sini. Okay, nombor lama haruslah aktif. Okay, nombor Maxis dia, nombor mobile dia kena aktif. Dia kena ada kredit yang valid. Bukan kredit yang dah expired. Bukannya dia tak boleh buat call ke apa semua, tak boleh. Dia kena ada kredit yang valid. Tiada hutang SOS, selalunya Maxis. Okay, dia ada minta advance hutang, advance kredit tu ataupun hutang bil dengan telco lama, even 1 sen, 10 sen pun dia takkan lepas. Okay, tiada supplementary line. Biasanya Telkom, dia banyak, Telkom lah yang banyak, dia ada induk dia, lepas tu anak-anak dia pakai akaun yang sama. So benda tu kena pergi telco lama, cakap nak asingkan nama. Tiada kontrak dengan telco, siapa yang ambil info baru ataupun buat kontrak dengan telco lain, memang kena tunggu habis kontrak baru dia boleh MNP, kecuali kena penalty. Nama yang ingin didaftarkan di Tongwa wajib sama. Kalau nama dia dekat U-Mobile, Melati. Dekat Tongwa mesti daftar IC Melati. Kalau nama dia Kemboja di Maxis, dia tak boleh guna IC Melati di Tongwa. Dia kena sama Kemboja. Faham kan? Faham ya? Kalau pasport, pasport ni tricky sikit. Pasport, kalau nama dia Burhan, kena make sure nama first name tu apa semua, last name tu nama Burhan juga. Okay? So nombor pasport harus sama. Kena pergi telco lama. Yang ni pun tricky juga sebab apa? Dulu dia daftar dekat telco U-Mobile. Dia guna pasport lama dia. Okay, waktu tu masih valid. Lepas tu selepas 6 tahun, dia renew pasport. Lepas tu pasport baru. Dia nak scan pasport baru untuk daftar ke wang, kekalkan nombor lama U-Mobile. Tak boleh. Okay. Dia kena pergi U-Mobile, update dulu pasport dia, update dulu pasport yang terbaru tu, and then baru dia boleh register guna pasport yang terbaru yang valid tadi. Faham ya? Kalau faham, tekan 3 please.
Oh, saya dah makin laju. Cucu trend dah laju lah. Kita dah macam semakin di penghujung ni. Kita ada last question. Semua perkara di atas haruslah dijelaskan kepada bakal ahli Tuan Wow sebelum bersetuju untuk daftar Tuan Wow. Kalau susah sangat nak MNP, suruh dia pakai nombor baru je. Semua okay. So yang ini akan dapat dalam slide nanti. Saya tak perlu baca satu-satu. Okay. Jangan risau. Semua orang akan dapat slide ni. Anda cuma perlu klik link. So ini adalah kenapa MNP tidak lepas. Yang ni selalu banyak masalah. Okay. So benda ni akan dapat slide. Okay. MNP tidak berjaya. Relax. Chill. Jangan putus asa. Call customer service. Tanya kenapa MNP tak berjaya ataupun resubmit MNP request. So kita boleh fix dulu and then kita resubmit balik. Tak ada masalah. Call je. Nanti dia orang akan selesaikan masalah kita ataupun dia akan terangkan kenapa MNP tu tidak berjaya. Okay. Oh, dah. Next. Are you ready? Tekan nombor 3 please. So bila semua dah okay. Oh, tak ada orang. Masih ada ke? Nombor 3 kita nak next question. Nombor 5. 1,000 voucher terakhir malam ini. Okay. 1,000 voucher terakhir untuk dimenangi malam ini. Alright. Johari, let. Turunkan tangan dulu. Okay, saya habis baca soalan, baru angkat tangan. Alright. Okay, turunkan tangan semua. Saya baca soalan dulu, habis je soalan saya, baru angkat tangan. Jangan ketar-ketar tekan raise hand. Relax. Saya baca soalan dulu, baru angkat tangan. Relax. Jangan. Tak habis lagi soalan saya ni. Saya tak baca soalan lagi. Okay. Bagi saya, satu syarat mudah lulus MNP. Okay, Atika, your job. Okay. Okay, tak boleh sebut semua, sebut satu saja. Okay, yang first jawab, yang first angkat tangan, Muhammad Azrul, Service Center. Sila unmute-kan anda punya mikrofon untuk jawab soalan Kak Zaidah. Muhammad Azrul. Unmute dulu, Azrul. Unmute. Tak, serius memang selalu dia bercakap tak unmute. Okay, unmute. Hai semua. Salam. Hai, Assalamualaikum Assalamualaikum. Azrul. Waalaikumsalam. So, jawapan dia? Satu je kan? Satu saja. Bukan nombor digi. Yeah, betul. So, Azrul, nama pedah dan TW ID. Nama saya Muhammad Azrul bin Muhammad Isri. TWP 385494. Okay. Okay, tanya Azrul. Okay, kita dah lah. Tanya. kasih. Okay, itu sahaja. 5,000 voucher untuk dimenangi. Tapi kita tak habis lagi, okay? Okay, apa itu Hi Wow? Hi Wow, ahli Tower Excel Plus yang lama dulu untuk menyanyi. Dia nak kekalkan ID dia nak kekalkan pangkat dia dan dia nak guna Tong Wow. Okay, so dekat ini menggunakan ID rank untuk mendapatkan nombor baru Tong Wow ataupun kekalkan nombor Tower Excel Tong Plus line Tune Talk tukar kepada line PG. So mereka ni kena pakai menggunakan SIM card Flexi Lite. Kena faham tu ramai yang tak tahu. Okay, sama je tapi bahagian registration ni dia kena tekan Hi Wow. Penting untuk tekan Hi Wow, bukan register. Kalau dia tekan register, ID dengan rank dia takkan kekal. Dia kena tekan Hi Wow. Guna SIM card Flexi Lite. Okay, so sama juga. Scan, galeri apa semua, scan OCR, gambar kena jelas, dia akan baca. Okay, so dia akan baca, extract data kita daripada database Tong Wow. And then step 2 dia akan pilih. Kita kena pilih ID mana. Maklumlah, Tong Group, Little Group ni semua banyak SIM card. So dia akan pilih ID mana. So kita pilih ID mana, kita tekan next. Jadi kita tekan next, okay. Kita akan ni saya split screen bukan bukan berturutan. Okay. Ini untuk daftar nombor baru. Konsep dia sama seperti registration tapi dekat tulis dekat atas ni Hi Wow. Alright. So ini dia kena request OTP.
Ingat, kalau high wow kena request OTP. Kalau tak ada minta OTP, maksudnya tak betul pilih lah tu. Tak betul high wow. So kena back balik, pilih high wow. Okay, so dia kena request OTP. OTP akan dihantar ke nombor tersebut, nombor yang aktif tu. Okay, ataupun dia nak kekalkan nombor Tuan Aisyah dan Plus, dia kena klik yang hijau ni. Beza nampak tak? Kelabu dengan hijau. Okay, kita kena klik yang button hijau hingga menjadi hijau. Nombor ni tak boleh edit ya. Dia akan letak nombor tune talk kita. Okay, nombor Tuan Aisyah atau Plus tadi. Telco tune talk request OTP. Okay, request OTP, dia akan hantar OTP kepada handphone yang aktif tadi. Dia akan hantar ke 011188792335. Hantar OTP, kita letak OTP kat sini, tekan button hijau, confirm and submit. Seperti biasa, MNP kena reply SMS. Kalau nombor baru, tak payah. Okay, apa itu special MNP? Special MNP, ahli Tonghua yang mempunyai ID dan nombor Tonghua. Contoh, Abu dah daftar, dia dapatkan nombor baharu. Dia dah ada ID TWE 8888. Tapi lepas tu, tiba-tiba dia cakap, syok lah pakai Tonghua ni. Rasanya macam nak, nak kekalkan nombor Maxis lah. Tak nak pakai Maxis lah, nak pakai line Tonghua je. Tapi dia tak nak pakai nombor baru tu. Okay, so dia ambil nombor Maxis dia pindahkan dekat nombor Tonghua dia. Yang dia dapat waktu dia register ID 888 dia. So sekarang ni Abu ID dia adalah 888 tapi menggunakan primary nombor dia adalah nombor Maxis yang MNP tadi. Okay, faham Pemindahan nombor dari telco lama ke telco Tonghua. Okay, dia sama je tapi Tonghua dia lebih special sebab senang. Tapi SIM card dia kena pakai. Hello? Dengar ke? Kalau dengar tekan 3 please. Tak dengar? Alright, so saya teruskan ya. Tonghua MNP submission. Okay, special MNP dia letak dekat sini, ini TWE. Kalau di TWP check. Nama semua akan keluar sini. Kita akan letak telco apa, nombor apa kita nak MNP, letak prefix apa semua. Kita tak payah scan dah. Okay, sebab kita dah scan waktu kita daftar awal lagi. Alright, so yang ni kita pakai singkat special MNP. So, bila kita buat special MNP, ini peringatan reminder. Kita contoh dia dah MNP daripada Maxis tadi kepada Tonghua. Jadi, nombor pertama dia, primary number dia adalah 016 yang Maxis tadi. Nombor secondary adalah nombor Tonghua. Dia kena update nombor Maxis dia, kena top up nombor Maxis dia tadi yang dikekalkan ke Tonghua untuk mendapat commission. Okay? Please, faham yang ni. Ramai yang tak dapat commission sebab apa? Dia ingat dia tak perlu top up nombor MNP tu. So, make sure kalau tak faham, tanya customer service ya. Alright, kita dah sampai ke penghujung. Ada masalah pendaftaran, hubungi Tonghua di support@tonghua.net. Okay, call 011-5900-0969 dan boleh WhatsApp juga 0105129768. Satu tips kepada semua, jangan takut untuk email HQ. Tak perlu cakap kepada tuan surat rasmi, tak perlu. Cuma cakap apa masalah anda, nama dan ID. Okay, lebih mudah untuk dibantu. Okay, kalau ada masalah, cari customer service. Itulah tugas mereka untuk membantu anda. Kita dah tamat untuk mendalami Tonghua. Alhamdulillah. Okay. Alright, so terima kasih semua. Ada lagi ke? Ada lagi kat dalam ni? Tekan nombor 1 please. Kalau ada lagi dengar, tekan nombor 1 please. Belanja lah. Belanja saya 1 je. Tekan nombor 1. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tahniah. Saya harap semua faham. Semua boleh buat bisnes. Semua boleh buat duit. RM1, 1 pendaftaran. Duit. Buat Tonghua memang buat duit. Okay. Join Telegram channel saya untuk tips dan trik seterusnya.
Dan YouTube channel saya iaitu, okey, yang ni nanti boleh tengok dekat slide, bit.ly/YouTube Zaidah Ahmad Khan, ataupun Telegram t.me/tipbusiness.wow. So channel saya di Tips Business Stonewall. Nombor telefon saya 017-03-777 banyak ni 7 dia. 77733. Okey, 011-703-77733 ataupun 011-887-9235. Okey, alhamdulillah. Berakhirlah kelas kita hari ni. Oh, semua terus live. Imagine saya cakap ada 10,000 lagi voucher untuk dimenangi. Tapi tak ada. Sorry. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, okay, lupa nak bagi tahu. Please chat anda. Okay, mana tahu ada extra free gift? Okay. So, free gift hari ini. Adalah. Okay. Free gift hari ini adalah semua yang hadir hari ini boleh mendapat slide saya hari ini dengan percuma. Hanya klik di bahagian chat tu, klik sekarang. Kalau tak memang tak dapat dah. Okay, free gift untuk semua. Okay, anda boleh kongsi kepada semua. Okay, semua ahli anda download slide hari ini, kongsi kepada semua. Anda kena download sekarang. Okay, so kita punya sesi malam ini kita akan ada di ulang tayang di youtube.com/stonewallhq. Okay, subscribe Stonewallhq, subscribe saya punya YouTube, lepas tu like page Stonewallhq, dan selamat malam semua. Please ya, download hari ini. Okay, so sebelum tu kita ada Q&A ya, Tika. Ya, kita buka untuk sesi 5 Q&A minit. dulu. Okay. Boleh. Alright. So ada apa-apa semua yang ada soalan? Ada Captain Azam. Kalau ada soalan boleh unmute. Hello Captain Azam. Ada tak? Adakah anda telah unmute? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay, Kak, teruskan dengan soalan. Ni saya. saya nak tanya ni. Ni kan Tanya. ketika hari ni saya tengok ada dalam Facebook kan. Adakah ada soalan yang orang, berkaitan dengan pendaftaran? Ada seorang dealer ni lah, saya tak nak cakap siapa-siapa lah. Okay, teruskan. Ada kes ni. Saya nak tanya. Tak dengar lah Captain Azam. Saya nak tanya. Ya, dengar teruskan dengan soalan. Saya nak tanya, 2-3 hari ni saya nampak dalam Facebook kan. Ada 2-3 dealer ni. Dia macam dia buat satu posting dalam Facebook. Dan mengatakan dia nak bagi free kepada 10 orang. Singkat daripada ni lah, customer dia lah. Adakah singkat Tuan Wow ni free ke? Macam mana? Sebab setahu saya singkat ni. Okay. So saya harap soalan, pastikan soalan relevan dengan pendaftaran. Sebab apa hari ini topik kita pendaftaran saja. So kalau bahagian harga singkat yang berbeza ke, nak bagi fee ke apa, anda boleh email. Okay, email kepada pihak HQ, buat report ke apa ke, anda tanya ke, ataupun anda boleh tanya leader anda. Okay, bukan saya tak nak jawab, tapi kita nak fokus kepada pendaftaran saja. So, okay. So, soalan tu boleh tanya dekat leader anda ataupun anda tanya sendiri. Macam mana nak dapat fee singkat tu dekat leader yang anda tengok tu. Saya nak tahu juga jawapannya, okay? So, boleh email support lah. Okey, baik-baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam. So, saya jawab yang satu dekat chat nama dalam IC panjang macam mana? So, dia dah panjang. Jadi, okay, itu ada boleh terus ke WhatsApp ataupun email kepada HQ. Sebab kadang-kadang memang dia tak boleh nak baca yang bahagian bawah tu. Tapi, so far kalau anda ambil gambar yang terang, dia boleh baca. Okay, so ada boleh kontak HQ ataupun admin. Diana nak tolong saya ke nak jawab soalan tu?
Hai. Hai, Untuk Diana. soalan Cik Amy kalau ada nama yang tak capture masuk OCR tu, maksudnya tak cukup, nanti Cik just email dekat support, diorang akan send kepada bahagian tag untuk bahagian tag kata tambah lah ataupun tengok macam mana. Kita akan based on IC lah Cik punya nama tu. Kan selesai. Selesai masalah. Okay. So saya baca je lah dekat chat ni sebab apa kalau saya tunggu dia cakap macam kita nak cepat habiskan. So okay. Saya download apa tuan yang dapat fikir. Kita dapat slide hari ni. Okay. Susah nak lepas MNP macam mana. Follow je saya punya slide tadi. Syarat lulus syarat mudah lulus MNP. Sama macam syarat mudah lulus loan bank. Dah ada MNP, saya dah bagi guideline tu. Kalau tak lepas juga boleh contact HQ, boleh email ataupun boleh WhatsApp. Kalau nak tukar nombor dengan ID yang sama tapi dah 5 kali guna IC. Oh, ayat Zoom booster. Kalau nak tukar nombor dengan ID yang sama tapi dah 5 kali guna IC. Okey, untuk daftar dekat Coworking kita boleh, satu IC boleh daftar 5 saja. Okay, so kalau nak tukar nombor, as long as there 5 IC dalam tu tak ada masalah. Tapi kalau ada nak daftar yang 6 tu memang tak lepas. Alright? So kalau tu nak ambil nombor baru ke, kena sacrifice lah. Yang tu kena guna special MNP. Okay, ada apa-apa lagi soalan tak Tika yang tak baca? Kalau dekat chat, dah tak ada. Kalau part harga-harga tu tak perlu tanya saya lah. Okay, ya, unmute. Okay, teruskan soalan. Kita ada berapa, 5 minit lagi lah. Okay. So, okay Terry, teruskan soalan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ni nak tanya, saya tadi ada dengar kata pendaftaran boleh untuk umur 12 ke atas sebagai pengguna saja kan? Betul. Tapi saya rasa saya ada tersilap satu, dah daftar dia sebagai dealer, dah daftar satu downline di bawah dia dah. Bapak dia sendiri. Macam mana buat? Okay, dah boleh mute kan. So Diana nak jawab ataupun dia perlu, saya rasa email ke pihak HQ support@tonwa.net. Terry, dengar kan? Okay, anda email ke ni, anda bagi tahu apa masalah anda dah daftar bawah yang 12 tahun ni tadi. Lepas tu pihak HQ akan guide anda apa yang perlu anda buat seterusnya. Okay? Sebab benda tu jarang-jarang dibuat orang. Okay, so boleh tanya kemudian lah dekat ni. Senang je. Bagi tahu je, tak perlu ayat bombastik, tak perlu. Mereka faham. Guna je ayat WhatsApp. Terus tanyalah. Okey. Tanya anak saya nak tanya apa soalan tadi. Boleh terus tanya sekali lah, boleh ya? Halo? So, minta tanya. IC lama prospek. Ya? Ya. Sudah type. Okay. Anak saya minta tanya. Okay. IC lama prospek boleh guna untuk daftar. IC lama tu maksudnya IC yang tak biru ada gambar tu. Ya, yang sama dia kan. Yang ada cap jari tu. Tak. Betul ke? Tak. Dia kena guna my card. Okay, dia kena pakai IC baru. So dia kena pergi JPN, dia kena dapatkan IC baru dulu baru boleh daftar. Maksudnya yang ada 2 gambar tu kah? Kalau yang kalau dua gambar ada satu gambar saja, hak lama tu dia satu gambar tu boleh. Kalau my card dia ada satu gambar tu boleh. Tapi ada masalah
tak boleh scan dia cakap image not valid. Oh, kadang-kadang email tak valid lah. Okay, so ataupun Diana boleh add on remark. Hello? Hello Diana. Okay, Cik Terry tadi. Dia ya. IC yang lama yang ada satu gambar sahaja. Ya. Satu gambar besar. Dia tak ada gambar kecil. Ya itu. Iaitu nanti cuba Cik bagi dekat kami, dekat email. Kita cuba buat, kita tengoklah sama dia boleh capture ke tak. Sebab sekarang ni semua pakai yang baru, IC baru. Oh, kalau paling baik tu yang baru ada gambar besar dengan kecil lah, no? Dua gambar. Ya betul Cik. Oh, yang tu confirm lah. Yang tu memang confirm boleh lah. Lepas tu kadang-kadang kalau kata bahagian alamat tu dia ada sikit error ke apa pun tak boleh ya? Alamat boleh edit. Alamat sorry Diana. Nama dengan IC tak boleh edit. Oh, yang lain-lain tu boleh lah. Sebab alamat kadang-kadang dia bukan dia tetap kan. Tapi kadang itu kat itu dia punya alamat tu kadang-kadang ada sikit keluar cat ke apa tak tahu lah. Tak apa, yang tu kalau tak boleh juga dah ambil gambar cantik, terang, jelas, image not valid juga boleh WhatsApp. Bagi kerja sikit dekat WhatsApp team. Okay. Alright, senang je. Tips saya, kita cuba gambar terang, tak boleh juga, cuba sampai 3-4 kali, tak boleh juga. Nombor kita dah check tepat semua, kadang-kadang mata kita juling kan, tepat apa semua tak boleh juga apa semua, proceed dengan WhatsApp ataupun email HQ. Okay, kalau lagi sebulan 2, tiba umur 18 tahun ikut tarikh lahir, kita boleh daftarkan hari baru tak? Okay Diana, soalan you. Kalau lagi sebulan 2, tiba umur 18 tahun ikut tarikh lahir tu, still boleh dia daftarkan hari baru ke? Kena cukupkan ikut birthday je, tarikh lahir dia. Kena cukup 18 tahun. Okay, dah jawab soalan. Alright, so Atika kita nak bayar soalan lagi ke? Tadi ada Adam, you ke yang jawab soalan betul tadi 1,000 tadi? Adam dia dah chat Atika dah untuk bagi dia punya details. Good. Okay. So, ada apa-apa lagi soalan atau kita akhirkan sesi kita hari ini dengan senyuman. Okay, Zambi Ismail, dia nak tanya soalan. Boleh unmute tak? Ataupun chat tu. Okay, kita buka last lah untuk Cik Zamri. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam Tuan Zambi Ismail. Apa khabar? Puan nak tanya, Alhamdulillah. Nak tanya, Abang, ada bila orang tu pakai bil, betul dia nak tukar nombor, adakah perlu dia sampai bil dulu ataupun dia pergi kat telco dia untuk tukarkan nama dulu ataupun nak potong ataupun macam mana lah? Jangan potong. Okay, so saya bagi dia satu ni. Nombor lama dia. Okay, dia nak kekal nombor lama, dia guna bil. Okay, saya bagi tahu apa yang perlu dia lakukan. Okay. Pertama, dia perlu selesaikan bil dia sehingga kosong. Okay. Okay, sehingga kosong. Lepas tu kita boleh terus proceed MNP. Okay, faham? Faham. Tetapi ada telco yang walaupun dia dah settle bil dia kosong, tapi kan ada bil ni, sebab itulah bil dia payah sikit sebab dia ada dia tak bilkan lagi hutang tu. Okay, kegunaan tu dia tak bilkan lagi. So benda tu pun kena kosong. Apa orang panggil tu? Faham Tapi lepas tu kalau nama tak sama, dia kena pergi telco lama, samakan dengan IC dia. Contohnya nama ada satu huruf lain ke apa semua, please make sure sama IC. So kalau kena reject, banyak kali kena reject, kena check nombor IC, nama dia sama ke tak.
dekat telco lama. Bukan masalah di Tone Wow. Okey. Alright? Okay, kalau tak lepas juga, check, tanya. Putus lah Cik Wan. Lain putus-putus. Okay, mungkin line kita punya speaker malam ni ada masalah. Jadi kita tamatkan kita punya Boleh tak kita register dulu? Dalam MyWow. Diana, boleh tolong Macam mana Cik Zamri soalan? Nak register dulu. Terus register dulu dekat dalam MyWow. Itu baru dia akan settlekan hutang. Maksudnya Cik nak register dengan nombor baru dulu, kemudian baru Cik nak request port in lepas tu ke? Tak, nombor lama. Tak. Kita register dulu dalam MyWow. Lepas tu baru dia yang akan settlekan hutang tu. Sebab kalau Cik pakai bil, and then Cik ada hutang dengan telco lama, nanti bila Cik buat port in tu tak lepas Cik. Telco lama Cik dia tak release. Sebab Cik kena settle dulu outstanding tu. Jadi kena settle hutang dululah. Betul. Okey. Alright Cik Zamri. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Saya kembali. Alright, so itu saja. Okay, itu saja. Jika ada apa-apa persoalan lain, sila email. Okay, support@tonewell.net ataupun WhatsApp. Kalau rasa baca tak reti nak pakai email, boleh WhatsApp. Dekat WhatsApp nombor tadi 0. Saya pun tak hafal. Saya save je. 0105129768. Save number ni sebagai kawan baik anda di dalam WhatsApp. So apa-apa masalah boleh WhatsApp je ataupun call. Okay. So selamat malam semua. Terima kasih. Admin semua ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada. Atika tak ada. Dia ada. Nasrul? Nasrul nak cakap? Tak ada. Terima kasih. Alright. Okay. Terima kasih semua. Okay. Jangan lupa download slide hari ini. Okay. Terima kasih sekali lagi. Saya doakan semua yang berada ni yang kekal sehingga ke hujung. Okay. Sesi kita ni semua akan dapat komisen 5 angka. Okay, saya doakan semua kalau ada apa-apa masalah, kontak pihak HQ ataupun kalau nak kontak saya dekat Facebook pun boleh, saya dah amatkan. Okay, kalau nak WhatsApp saya 0111-887-9235. Okay, sama-sama kita berjaya di Tone Wow dan nikmati pendapatan pasif di Tone Wow. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Alright. Thank you. Thank you Atika, thank you Diana, thank you Nas. Thank you semua. Kalau nak unmute tu bolehlah cakap Assalamualaikum, bye-bye. Alright. Stay safe. Thank you Ira, thank you Azrul. Thank you Amy. Thank you Asha, thank you Christopher. Thank you Cedric. Thank you semua.